Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat Maidul Rasul kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Orang seperti saya, generasi All Man ini, warga emas ini, mengimbau masa lalu, rindu akan masa zaman saya sekolah, remaja. Setiap kali Maulid Rasul kami berhimpun, dahulunya di Stadium Merdeka atau Masjid Negara, berarak, berselawat beramai-ramai mengelilingi Kuala Lumpur. Tetapi sekarang semuanya tinggal kenangan. Hanya berapa orang sahaja generasi saya yang merasai nikmatnya Maulid Rasul di zaman tahun 60-an, 70-an dan sebahagian tahun 80-an. Sejak tahun 90-an sampai sekarang hampir 30 tahun tidak ada lagi Maulid Rasul dibuat secara pawai, iaitu perarakan. Ya. Kita merinduinya. Sesungguhnya dunia sudah berubah. Tidak di zaman saya dulu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita semua berada dalam zaman yang betul-betul berubah. Jadi sebelum saya live secara terus ini untuk menjawab soalan-soalan, kerana hari ini pada petang ini bukan live atas isu yang saya nak bawa, iaitu soal jawab dengan Sang Kelembai. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan yang mengikuti live saya ni, suara saya okey ke? Saya harap suara saya okey kot. Jadi saya harap sangat tuan-tuan dan puan dapat mendengar suara saya dengan baik. Jadi saya nak tengok feedback Ahmad Ihsan. Salam Maulid Rasul. Terima kasih. Okey, suara. Kita nak baca suara dulu. Dengar. Saya harap suara saya didengar. Jadi kalau dekat botol Perak clear, apa ada dengan yang lain tempat. Kalau botol tu jauh. Jadi saya rasa suara saya. Baiklah tuan-tuan dan puan, seperti mana saya kata, dunia saya dah berubah. Dulu kalau Majlis Maulid Rasul ini, kami menunggu-nunggu kedatangannya. Pertama untuk berarak, yang kedua nak bertanding. Banner siapa yang terbaik. Dulu zaman saya, kami kalau ada Maulid Rasul ni, kami nak berarak, nak berselawat, nak lawan poster. Okeylah. Okey tuan-tuan, saya mulakan dengan soalan Zaifarul Zainal daripada yang awal kemudian saya baca. Benarkah Asyito calon TPM? Dari segi UMNO tak mungkinlah, kerana UMNO tidak akan mencalonkan orang yang di luar hierarki parti dia. Tetapi jika Perdana Menteri nak melantik, itu urusan dia lah. Tetapi kalau melantik HCO calon TPN, automatik tumbanglah kerajaan Perikatan Nasional ini. Kerana sudah pasti UMNO terpaksalah menarik diri daripada Perikatan Nasional kerana jelas menunjukkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini nak memecah belahkan UMNO. Dari itu seorang yang tak ada apa jawatan selain Ketua UMNO bahagian, selain daripada Bendahari UMNO Barisan Nasional dan Ahli Parlimen Sembarung dilantik jadi TPM, maka ia adalah satu perkara yang pelik. Kerana dalam keadaan campuran ini, pemimpin kerajaan campuran itu kawal atau ikut kehendak dia dalam parti campurannya. Kalau prerogatif Perdana Menteri, ia adalah sistem satu parti. Macam Barisan Nasional, pengurusinya Perdana Menteri. Dia nak pilih siapa jadi timbalan Perdana Menteri,
tidak boleh dipertikaikan kerana dia kerajaan single party. Tetapi dalam Perikatan Nasional ini, hanya Perikatan Nasional saja ya mempunyai 51 anggota. Yang lain itu campuran daripada JPS, Sabah dan juga Barisan Nasional. Jadi agak pelik jika prerogatif itu digunakan untuk melantik seorang betul ahli UMNO tetapi tidak ditunjuk, tidak dibawa di dalam keputusan dan Majlis Tertinggi UMNO. Patutnya kalaulah Tan Sri Muhyiddin Yassin nak memberitahu bahawa dia nak mencalon HTO, bawa balik dalam syarat Majlis Tertinggi. Biar mereka buat keputusan. Kalau setuju oleh Majlis Tertinggi, tidak ada halangan lagi untuk HTO jadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi berdasarkan kenyataan mesyuarat yang 2-3 hari lalu, perkara ini tidak berbangkit. Siapa bakal dilantik TPM? Oleh Helen Dean. Saya rasa tak perlu ada pelantikan, dah ada Menteri Kanan. Menteri Kanannya bernama Datuk Seri Azmin Ali. Jadi Azmin Ali telah diumumkan secara rasmi oleh Muhyiddin Yassin sebagai timbalan Perdana Menteri. Walaupun tidak bergelar timbalan menteri, tetapi menjalankan tugas timbalan Perdana Menteri. Ini memberi maksud dan erti bahawa kesemua jawatan kuasa yang sewajarnya atau sepatutnya dipengerusikan oleh timbalan menteri dipengerusikan oleh Menteri Kanan Datuk Seri Azmin Ali. Bujal IM Faizal, kenapa Anwar beria nak jawatan PM? Semua orang beria. Semua orang ada niat nak jadi Perdana Menteri kalau dia masuk politik. Saya pun berniat nak jadi Perdana Menteri. Tapi saya tak jadi ahli parlimen, tak adalah. Tetapi semua orang, kalau dia masuk politik, tujuan pertamanya nak jadi wakil rakyat, nak jadi esko, nak jadi menteri besar, nak dilantik jadi menteri, timbalan menteri. Itu tidak menjadi masalah. Pada saya, Anwar beria nak jadi jawatan PM, itu urusan dia dan cita-cita politik bukan dia seorang, semua orang. Adakah usul bajet PN akan diluluskan di Parlimen? Kalau semua ahli Parlimen Perikatan Nasional mengundi, luluslah. Kalau ada yang lari, ada yang tak datang, ada yang semput, tak adalah. COVID-19 belum reda. Ini bajet 2021 ke Datuk? Buat lapangan terbang Kulim. Saya tak tahu. Tidak dibentangkan lagi di Parlimen. Malni Shi, mohon Datuk Zahrin bagi pencerahan berkenaan pasangan besan menakluki kuasa politik. Apakah rakyat sedang dipaksa untuk menyokong komplot politik mereka? Rakyat tidak dipaksa. Tetapi dia sedang ditunjukkan untuk berkuasa. Itu saja pandangan saya, Puan Mazni. H2O proxy tone untuk jahanamkan UMNO. Tidak. Dia proxy Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjahanamkan UMNO. Bila nak pilihan raya, Datuk? Kabarnya ada kompromi bagi diorang ruang 36 bulan yang berakhir bulan Mei tahun depan untuk dapat sebahagian pension. Kalau bawah 36 bulan, diorang hanya dapat ganjaran sagu hati saja. Jadi sia-sia pada mereka untuk jadi ahli parlimen yang tidak 36 bulan. Jadi kabarnya begitu. Jadi pilihan raya ini benda yang misteri. Benda yang kita tak tahu. Tetapi pilihan raya berlaku hanya jika berlaku undi tidak percaya di dalam parlimen terhadap Perdana Menteri yang mana ada dua pilihan, letak jawatan atau bubar parlimen. Syahrin Yusof, soalan Datuk. Apakah yang Tuan telah dikira mencampuri urusan politik bila menitahkan untuk semua ahli parlimen beri sokongan pada pembentangan bajet? Dia masih lagi dalam persoalan. Sama ada persoalan perlembagaan, boleh atau tidak, dan juga kepada tafsirannya. Tetapi jika ditanya kepada saya,
Apakah yang di-Tuan Agong itu dikirim campur urusan politik? Bila menitahkan untuk semua ahli parlimen beri sokongan pada pembentangan bajet? Saya rasa tidak. Sebab yang di-Tuan Agong membentuk kerajaan. Kerajaan itu bagi pihak diri dia. Dari itu, dia telah pun merayu, menasihat, meminta. Bukan mengarahkan paksa. Kamu tak sokong bajet, aku singkirkan kamu jadi ahli parlimen. Kamu tak sokong bajet, aku akan buat sesuatu. Ataupun kamu mendahaka kepada aku. Tidak, tidak. Faham Syarif Yusof? Azmir Abdullah. Boleh terangkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 63, Keistimewaan Parlimentarian. Oh, ini panjang. Kalau nak dicerita, panjang. Kena ada satu kursus. Kursus yang khas dalam live. Keistimewaan Parlimen. Bagi mereka yang tak ada buku ni, saya tolong baca sajalah. 63, Keistimewaan Parlimen. Kesahan apa-apa prosiding di dalam mana-mana satu majlis parlimen, termasuk Dewan Negara, atau dalam mana-mana jawatankuasanya, jawatankuasa pilihan parlimen, tidak boleh dipersoalkan dalam mana-mana mahkamah. 2. Tidak seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa juga yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya semasa mengambil dalam apa prosiding mana-mana satu majlis parlimen atau mana-mana jawatankuasa. Ini memberitahu kalau kita tuanku, tolong undi bajet, sokong. Tiba-tiba ada yang tak nak menyokong. Maka dia tidak boleh di-charge di dalam mahkamah kerana menderhaka, tidak menghormati titah raja. 3. Tidak seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah kerana berkenaan dengan apa-apa jua yang disiarkan oleh atau di bawah kuasa-kuasa mana satu parlimen. Maknanya dia boleh apa-apa buat. Tetapi 4. Pasal 2 tidak terpakai bagi mana-mana orang yang dipertuduh oleh satu kesalahan di bawah undang-undang yang diluluskan oleh di parlimen. Di bawah pasal 4, perkara 10 atau satu kesalahan di bawah Akta Hasutan 48. Bagaimana dipindah oleh Ordinan Nombor 45 Kuasa-Kuasa Perlu Darurat tahun 70 waktu 13 Mei. Jadi kalau dia mengasut, mengutuk Cina, mengutuk Melayu, mengutuk Iban, Kedazan, Murut dan sebagainya, yang melagakan antara kaum, dia boleh dihasut termasuk masalah sekolah dan bahasa dan agama. Jadi ini pernah berlaku kepada seorang ahli parlimen Kinabalu, mendiang Mark Coding. Dia telah dibawa ke mahkamah atas ucapannya di dalam parlimen, tak mempertikaikan sekolah jenis kebangsaan. Walau apapun pasal 4, tidak seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan berkenaan dengan apa-apa jua yang dikatakannya oleh yang di-Tuan Agong atau seorang raja semasa mengambil bahagian dalam apa-apa prosiding mana-mana satu majlis parlimen atau mana-mana jawatankuasanya, kecuali jika dia menganjurkan penghapusan kedudukan perlembagaan yang Tuan Agong sebagai ketua negara bagi persekutuan atau kedudukan berperlembagaan raja suatu negeri mengikut mana-mana yang berkenaan. Jadi semasa mengambil dalam prosiding itu, dia boleh menganjur bercakap perkara-perkara yang di Pertuan Agong. Contohnya seperti yang diperbuat oleh ahli parlimen Pasir Gudang yang saya tolong penaikkan kenyataannya. Itu tidak boleh diambil tindakan kerana dia bukannya untuk menghapuskan institusi kerajaan Melayu Beraja. Okey. Saya harap Azmir Abdullah mendengarnya dan telah memahaminya. Tarmalizm Hassan. Datuk, siapa geng C5? Oh, macam C4 lah. Ada C5 lah. Dah terkeluar di dalam media sosial. Tapi kita pun tak tahu geng 5 ini rasmi ke tidak ke. Salam, secara peribadi Datuk rasa undian bajet 21 berjaya atau gagal? Mahayu Ismail. Wah, berat nak jawab ni. Saya dah jadi tukang ramah macam Nujum 4 Belalang dah.
Saya rasa berjaya walaupun mempunyai majoriti yang mudah. Maknanya dengan kekuatan pembangkang hanya dalam sekadar 108, ha, dan kemudian kedudukan Barisan Nasional dalam 112, mungkin seorang tak hadir daripada uh, Bandau, Sabah, ha, dan kemudian dia jika tidak berjaya pada tarikh 2000 bulan itu ada di kalangan ahli-ahli parlimen daripada parlimen UMNO berada di mahkamah dan tidak dibenarkan datang. Tapi dia tidak mengundi pada 2 hari bulan. Pasal 2 hari bulan itu hanya bacaan saja dan akan disokong. Jadi akan diadakan perbahasan dahulu. Setelah perbahasan dibuat untuk masa yang tertentu, akhirnya barulah dibawa ke dalam Dewan Rakyat untuk disokong atau tidak rang Undang-Undang Pembekalan 2021. Jika benar HTO kerusi TPM, apakah UMNO akan buat percaturan baru? Kemah amal. Senang ya. UMNO tarik diri daripada Perikatan Nasional. Jadi tak dan lagi HTO tu nak angkat semua, nak menjalankan tugas. Kerana kalau dia dilantik sebagai HTO, sebagai TPM, dia tidak perlu untuk mengangkat sumpah jawatan. Kerana jawatan timbalan Perdana Menteri tidak ada dalam perlembagaan. Dan biasanya kalau ada pelantikan TPM, tunggu hari Rabu. Dan esok bermula minggu depan hari Jumaat, iaitu sidang kabinet di mana awal paginya Perdana Menteri akan menghadap Yang Tuan Agong. Sudah pasti dia akan beritahu bahawa dia nak melantik seseorang itu jadi TPM. Kalau Tuanku perkenan, jadilah. Kes konteng moral itu apa kesudahannya, Datuk? Itu kena tanya Amir Badu lah. Polis. Saya bukan pegawai penyiasat. Azmi, apa soalan dia ni? Okay. Dia hang pula. Noah Azlan tanya, boleh apa menu makan malam ini? Dijom lah. Sebelum ke semalam, kita pergi kedai mamak, makan tosai betul malam ni tau. Kalau kita dapat makan tosai ke, kita dapat makan yang bukan beras, yang bukan nasi, sedap sikit. Ya, tuan hanging sikit ni. Okay, dah. Airul Nizam Lamin. Anda kata Tan Sri Muhyiddin meninggal dunia sebelum pelantikan TPM. Adakah Azmin akan jadi PM Malaysia? Apa akan terjadi pada negara jika Azmin jadi PM? Sedangkan dia mesti akan mempertahankan jawatan tersebut dengan segala dayanya. Saya nak beritahu kalau saya kata Tan Sri Muhyiddin meninggal, jadi lembu-lembu nanti yang menyokong dia akan marah. Dia kata kenapa saya cakap soal mati. Kita doakanlah dia panjang umur. Itu sajalah jawapan saya, Airul Nizam. Haji Senapi Lebay Man. Jadi Datuk, jangan sekali kendur Datuk. Entah apa yang kendur kita tak tahulah. Kulit saya memanglah kendur dah 68 tahun. Siapa layak jadi TPM tu? Moksin Yusof. Susah nak jawab. Siapa layak? Saya pun layak. Daniel Junior. Salam Datuk. Apakah akan berlaku jika pihak Muhyiddin tidak bersetuju dengan cadangan Muhyiddin Yassin melantik HTO sebagai TPM? Keluarlah daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana tentulah di kalangan 31 orang yang ada ni, ahli parlimen yang masih ada dalam UMNO ni, ada orang Tan Sri, ada orang Najib, ada orang Zahid. Tentulah orang Isyamuddin semuanya dah lari masuk PBBM. Jadi Dana Junior jawabnya tumbanglah kerajaan ni.
Syahrul Saleh. Pihak kerajaan minta pembangkang untuk sokong bajet. Tapi pihak kerajaan batalkan semua bajet parlimen pembangkang. Apakah itu adil? Pihak istana minta semua pihak bersama menyokong. Tapi apakah pihak istana tahu ahli parlimen pembangkang dijadikan hak kawasan mereka? Syahrul Saleh. Tak ada dalam sejarah ini. Jika soal cadangan kerajaan, perkara-perkara politik seperti bajet ini, pihak pembangkang akan tolak. Kerja pembangkang, kerana kita sistem demokrasi berparlimen Westminster, maka pembangkang konsisten dengan menolak apa. Walaupun di dalam rang undang itu ada menyebut bahawa kerajaan akan memberi seketul emas setiap rakyat, termasuk pembangkang. Pembangkang tidak akan juga menyokongnya. Kerana kalau pembangkang menyokongnya, maka pembangkang patutlah berunding dengan Muhyiddin Yassin untuk bersama dalam kerajaan campuran dia ini. Fida Mahmud, good. Hafiz FN. Salam Datuk. Wajarkah UMNO bersama PKR dan DAP? Macam mana nak jawab? Orang Melayu sudah dimomokkan DAP ini parti Cina. Kalau dia berkuasa, Melayu tertindas. Kemudian itu Dr. Mahathir pun waktu dalam Barisan Nasional pun bercakap benda yang sama. PKR ni parti sepihan UMNO. Tapi PKR sudah berubah daripada parti sepihan UMNO ke jadi parti yang bersekutu dengan parti rakyat. Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Dalam Datuk, wajarkah UMNO bersama PKR dan DAP? Saya jawab beginilah. Kalau untuk isu nak tumbangkan kerajaan selepas parlimen ini bersidang, wajar. UMNO bersama PKR dan DAP memberikan satu keputusan bersama untuk menyokong bahawa kerajaan Muhyiddin Yassin ini ditumbangkan. Bukan menyokong untuk menubuhkan kerajaan. Ujung Tanjung terbaik. Kami nak Datuk Seri Anwar Ibrahim PM, Cik Gaya Hayatim. Tak apa. Teruskan perjuangan. Siti Rahmah Ismail. Assalamualaikum. Ulas sikit pada pasal Sultan Kelantan berkat penyumpahan Raja-Raja. Adakah kita sebab pertikaikan kuasa dia semasa jadi Yang Tuan Agong? Tidak. Jangan buat fitnah. Ke bawah dulu Sultan Kelantan dia ada tugas lain. Mungkin dia tidak mau hadir. Ataupun dia tak boleh berperang sama-sama dia. Dah lah keluarga dia kecil, 9 orang je. Dah tu nak bergaduh pula. Lumat nanti. Dari itu, jangan buat andaian begitu. Siti Rahmah, kalau dia tidak adil, tentu ada sebab dia. Raja-raja Melayu tahu. Penyimpan Moho, Raja-Raja Melayu tahu. Jadi kita doakanlah bekas Yang Tuan Agong kita, Sultan Kelantan, sihat walafiat. Guna sekarang Govin Tanda Raju. Apa bezanya usul percaya dan tidak percaya, Datuk? Adakah dua orang yang membawa usul percaya ini benar-benar sokong Tan Sri Muhyiddin? Dia sokong lah. Kalau tak sokong, takkan dia buat usul tak percaya. Usul percaya. Itu senang ya. Guna sekarang. Roy. UMNO terbagi kepada berapa kepala, Datuk? Jika UMNO nak selamat, adakah masih menyokong PN ataupun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jika menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO mungkin akan selamat. Dan adakah akar rumit UMNO boleh terima? Ini berat ni juga soalan Roy ni. Pertama, saya nak beri penjelasan. Tidak ada kepala dalam UMNO. Perpecahan dalam UMNO tak ada. Yang ada puak dalam UMNO. Puak dalam UMNO ni dua saja. Satu yang berpihak pada Zahid Hamidi dan satu berpihak kepada H2O. Yang Zahid Hamidi ada sub sikit yang berpuak dengan Najib Razak. Jadi tak ada terbagi-bagi kepada 2-3 kepala. Kita terbagi 2 kepala saja. Pergilah di mana-mana di kalangan pemimpin, mereka akan bercakap 2 perkara ya. Iaitu orang UMNO, iaitu Zahid, dan orang H2O yang menjadi pengkhianat di dalam UMNO. Itu saja. Nur Hisham bertanya, apakah cara supaya tiada pengkhianatan dari mandat rakyat? Macam mana ni nak sebut bahawa dia telah mengkhianati mandat rakyat? Pening saya. Ilmu saya
politik lah. Tetapi apa ni? Dalam isu pengkhianatan mandat rakyat ni susah nak diberitahu. Macam mana rupa di mandat rakyat ni. Jadi Roy Syam, kalau nak ikut tiada pengkhianatan rakyat ni, ini pandangan saya lah. Maknanya parlimen ini dah tiba masanya bukan lagi atas nama peribadi dia. Parlimen kena ubah atas nama parti dia. Tidak dibenarkan lagi calon peribadi, iaitu calon bebas bertanding. Kalau sesiapa nak bertanding Dewan Rakyat, mesti melalui parti yang berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi dia namanya parti. Jadi kalau parti itu katalah lari daripada parti asalnya, parti itu boleh menggantikan ahli baru dan parti yang lama itu dibuang. Jadi soalnya sekarang ni, kenalah diubah sistem demokrasi kita. Macam di Indonesia, dia tak ada pembangkang. Semua parti boleh bertanding dan menang. Dan dia ada presiden. Jadi kita tak boleh sama pula dengan Indonesia. Tetapi pernah kita dengar tak di Indonesia ni, takkanlah dia semua ahli majlis pemusyawaratan rakyat dia, tak ada yang mati. Iaitu pilihan raya kecil. Tak ada. Sebab sistem dia ialah parti. Kalau dia padam ataupun meninggal dunia, maka diganti oleh orang lain. Jadi Noy Syam, itulah cara yang kita nampak yang mudah untuk kita faham. Iaitu parti yang bertanding sebagai ahli Dewan Rakyat baru tak ada lagi mandat. Pengkhianatan mandat rakyat. Yahya Basirun, Tok Mat boleh jadi pilihan untuk TPM ke? Lagi tolong tunjuk gambar makcik gemuk dan pakcik botak seperti selalu DZMY cakap. Mana tahu saya kenal? Satu Melaya dah tahu dah ya, yang kesorang tak tahu. Banyak kali dah saya dah keluarkan gambar dia. Soalan tadi ialah Muhammad Hassan boleh tak jadi TPM? Boleh. Dengan syarat dia menjadi senator. Tapi dia kalau ada kematian di depan dia, iaitu Perdana Menteri, dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Itu kena faham. Bagi Abang Ma'al lagi. Tu karungnya ayat. Okey. Saya jawab ni soalan ni. Benar juga. Saya akan jawab tuan-tuan semua yang posting awal tadi. Saya akan baca dan saya baca awal. Dia lari je tu, Roy ni tu. Wadid Diwai. Salam Datuk. Waalaikumsalam. Zahrin Muhammad Yassin. Mohon untuk Datuk memujuk MP UMNO menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya diangkat menjadi PM untuk menyelamatkan krisis negara. Saya apa dia nak pujuk? Berujah boleh lah. Itu bukan bidang kuasa saya. Mi Kecek, soalan saya ialah, apakah MP wajar menolak belanjawan 2020 jika mereka tidak berpuas hati dengan cadangan belanjawan yang kerajaan PN kemukakan, memandangkan Kabinet PN terlalu besar yang memakan banyak belanja pembayar cukai? Apakah yang tigaman adalah cara terbaik sebagai gencatan politik berbanding gencatan politik secara partisan seperti sekarang? Mereka tanya ni berat ni. MP wajar menolak. Dia ialah parti ahli parlimen pembangkang. Terserahlah kepada dia.
Sarah Raib, Azman Ali dan Hamzah Zainuddin tengah pelan memenjarakan Anwar Ibrahim dan Zaid Amidi. Dia ingat Anwar Ibrahim ni tunggul ke? Anwar Ibrahim ni kayu ke? Lagipun Anwar Ibrahim ni nak dipenjarakan pasal apa? Dan Zaid Amidi pun nak dipenjarakan pasal apa? Jadi saya rasa ini hanya cakap-cakap kedai kopi. Tak perlulah layan. Kononnya kerajaan akan tangkap Najib, tangkap Anwar dan Zaid Amidi. Itu saya rasa boleh dibuat aduan polis. Barang siapa yang membuat komen-komen yang demikian. Saya harap pihak polis diraja Malaysia, bahagian siasatan terkelas, bertindak segera. Ini boleh menyebabkan huru-hara, perasaan yang tidak tenteram. Patutnya pihak polis telah membuat kenyataan bahawa kenyataan-kenyataan yang khusus daripada siapa-siapa pun yang menyebut bahawa kerajaan, khasnya nama yang disebut Azmin Ali sebagai Menteri Kanan dan Hamzah Zainuddin sebagai Menteri Dalam Negeri, akan memenjarakan Anwar dan Zaid Amidi dan Najib Razak. Kita kena buat aduan polis. Ya. Jadi itu tuan-tuan kena fahamlah. Salam izan balik. Salam Waldur Rasul Datuk. Datuk, jangka apa yang akan berlaku masa pembentangan bajet nanti? Boleh ke pihak luar campur tangan dalam hal parlimen seperti menyusun atau bentuk mengeluarkan arahan bagi menyokong kerajaan? Adakah peranan pembangkang sebagai semak dan imbang seolah telah diremotkan? Tak ada. Benda itu tidak berlaku. Ya. Muhammad Jadi, salam pada pandangan Datuk. Berjayakah Tan Sri Mahyudin bertahan hingga habis penggal sebagai PM walaupun Tan Sri Mahyudin Yassin terus dia asak, namun dia berjaya atas asakan dia? Yalah. Kita sama-sama tengoklah. Berjaya. Saya pun dah menulis pagi tadi, minta gencatan senjata itu difokuskan kepada sidang parlimen sekarang. Jangan berlaku apa-apa dalam sidang parlimen yang berjalan. Lepas tamat je Dewan Negara, tutup tirai persidangan dia, kita perang balik. Adakah gerakan Anwar masih on track atau game over sebab UMNO sokong? Tidak. Diorang akan terus berusaha. Mereka tidak ada perpecahan. Mereka kekal konsisten dengan perjuangan mereka. Okey. Malaysia Live ada tulis, Malaysia Panah, Mahyudin paksa UMNO pilih Isyamuddin sebagai TPM. Kalau dia paksa, dia kena tulis surat official lah. Cakap mulut mana kita nak pakai. Harap Mahyudin kalau betul, dia tulislah surat selaku Perdana Menteri kepada Presiden UMNO bahawa dia mencadangkan Isyamuddin atau H2O pengkhianat ini menjadi Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk. Adakah usul undi percaya akan diterima kali ini dibawa oleh MP kerajaan? Saya rasa tidak akan dibahaskan. Kerana kalau usul percaya ditentang, maka kalah. Pun sama juga jawapan dia. Iaitu Presiden letak jawatan atau Parlimen dibubarkan. Kenapa tiada tindakan terhadap H2O walaupun dia adalah rahsia terbuka kepada beliau adalah ejen Tun membawa masuk UMNO ke dalam parti bunga. Belum masa lagi nak ambil tindakan. Kita hukum dia waktu pilihan raya nanti. Okey? Syamimin, saya perasan sejak beberapa bulan ni Tun M dilihat senyap dalam politik Malaysia. Adakah Datuk rasa Tun M ada agenda tersembunyi dan akan buat comeback dalam masa dekat ini atau Tun M dah tak relevan dalam politik? Tahun selagi ahli parlimen dia relevan lah. Kalau dia tak jadi ahli parlimen, duduk di luar parlimen tak relevan. Tapi dia sekarang ahli parlimen Langkawi, maka dia relevan. Dia relevan. Dari itu tak ada siapa pun boleh nak mempertikalkan relevan atau tidaknya. Kerana beliau adalah ahli parlimen yang di dalam parlimen. Jadi soalnya dia senyap. Senyap tu tak ada apa pun. Ya, okeylah tu. Kita rehat sekejap, minum. Minum kopi yang disumbangkan oleh saudara Tarim Shah.
Kopi 434 dari Muar. Terima kasih saudara Taram Shah. Kalau ada mendengar, dihantar saya 2 paket. Sedap je, tak payah lagi Muar. Muar nak merasa kopi O. Ya, tuan-tuan. Internet lembab. Jadi nak tengok atau nak scroll tu dia lambat sikit. Tak ada perbincangan malam ini secara MT untuk makluman. Ya tuan-tuan saya nak scroll soalan-soalan ni. Dia tak berjalan lagi. Asyik pusing nampak. Huh, 90 komen saya nak kena jawab ni. Tuan-tuan boleh tunggu Sekarang dah 35.4. Mana dah 45 minit saya berjalan ni. Jadi kalau saya tak jawab nanti soalan-soalan tuan-tuan. Tuan-tuan kata tak ada. Ya saya jawab. Jangan bimbang. Betul ke UMNO sokong Anwar sebab nak dapat seat lepas blackmail Abah? Kesudahannya Anwar berkali-kali kena main diambil kesempatan demi mencapai matlamat mereka. Khairil Al-Hakim. Itu saya tahu. Saya tak boleh jawab. Agaknya berapa lama lagi Muhyiddin akan bertahan selagi disokong oleh rakyat lah Syafiq. Enal Zainal, apa akan berlaku jika berjawab ditolak? Belanjawan ditolak, bernama Maidin hilang sokongan majoriti. Sanggupkah Maidin melepaskan jawatan atau Mahyudin itu punya helah tersendiri untuk kekal jawatan? Inilah dia. Inilah dia yang kita semua fikir. Enal sama ada kalau berlaku, tapi kita mengharapkanlah. Saya sekarang ni komen terhadap isu penolakan bajet belanjawan ini atau pembekalan undang-undang pembekalan 2021 ini diterima oleh kerajaan. Salam Datuk, dalam keadaan ekonomi tak menentu, adakah perlu pertambahan ahli kabinet? Kalau dikurangkan saya rasa lebih sesuai. So, saudara Nazri Nil hantarlah mesej dekat Muhyiddin. Mungkin dia dengar kot. Samsul Azrul soalan yang sama. Menteri dengan Timbalan Menteri hampir 70 orang. Muhammad Hafiz Hakimi, kenyataan istana yang terkini. Apakah kenyataan tersebut patut? Dia hanya menasihat. Jadi dua-dua pihak. Tuanku kena dengar nasihat, kata Raja Yatim. Salah kan tak mendengar nasihat untuk mengisytiharkan darurat. Jadi tuanku pun ada juga hak untuk menasihatkan, bukan paksa. Mika cek. Akta, masalah akta lompat parti tak perlu. Saya pun rasa tak perlu. Cadangan saya macam tadilah, bahawa pindah perlembagaan, maka tidak ada lagi calon bebas. Sebaliknya hanya parti politik saja yang boleh bertanding di dalam tu. Kerana sekarang pun kita menggunakan pendekatan yang sama, iaitu barang siapa bertanding, dia kena dapat sign daripada Presiden surat watikah dia bertanding atas parti itu. Jadi saya rasa elok juga kita betulkan balik bahawa hanya parti saja boleh bertanding dalam pilihan raya Parlimen dan Dewan Negeri.
Siapa pemimpin yang membawa memimpin negara ke arah lebih maju dan berdaya saing? Saya dah jawab dalam satu talk show saya bahawa kita ni memang ketandusan pemimpin. Ha? Saya pun bersetuju dengan beberapa tulisan. Waktu dia sekolah, dia dengar nama Mahathir, Najib, Anwar, Muhyiddin. Tak ada nama baru pun. Sampailah dia tu. Itu saya setujulah. Tuan dan puan, saya tak menjawab ya soalan yang dihantar waktu saya live ni kerana hari ni ialah isu soal jawab. Jadi kita soal jawab ialah. Politik Malaysia cukup cacah merbah. Macam katak lompat sana, lompat sini. Negara luar adakah ahli parlimen yang dikatakan yang jadi katak? Tolong bagi contoh dan dulu on the block. Mereka tak katak. Dulu dia jadi pembangkang. Dia keluar pada pembangkang menyokong kerajaan. Dulu dia parti kerajaan macam Sepanyol. Dia keluar on the block, jatuhkan kerajaan dia sendiri, masuk jadi pembangkang. Tetapi kerana jumlah dia kecil, maka kerajaan yang ada tu tidak melalui kesan. Apakah Anwar Musa masih relevan sebagai Setiausaha BN dan Mufakat Nasional? Johan G. Susah saya nak jawab. Semalam nak berbincang, nak bercakap dengan dia, bercakap dekat tangga je. Susah sikit lah. Saya nak komen, biar saya cakap dengan you one by one. Johan G. Bolehkah UMNO ambil tindakan pada Zahid dan Najib yang hantar surat kepada Tuanku dan Agong dengan senyap-senyap selepas itu menafikan? Itu strategi politik. Strategi politik ni macam-macam. Alhamdulillah dengan strategi politik itu menginsafkan Muhyiddin. Bahawa dia kena faham bahawa UMNO ni anytime boleh berubah. Okey. Jadi saya habis menjawab dengan Firdaus Hashim ni. Malam ni saya sambung. Biar 45 minit sajalah. Datuk, bolehkah PRU ke-15, PKR dan UMNO bekerjasama tanpa DAP untuk buat kerajaan baru? Untuk buat kerajaan baru ini susah sikit lah kerana belum menang. Jadi biarlah. UMNO bertanding sendiri, PKR bertanding sendiri. Lepas keputusan pilihan raya, UMNO dan PKR bekerjasama. Malah untuk makluman Syed Mohammed bin Syed Husin, waktu kalah 2018, Anwar Datuk Najib Razak, Datuk Seri Najib Razak, masa itu Perdana Menteri, pernah menghubungi Anwar Ibrahim untuk UMNO dan PKR bekerjasama, tapi ditolak oleh Anwar Ibrahim kerana dia nak menyokong Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Cuba kita mengimbau balik pada malam 10 Mei 2018, kalau Anwar tinggalkan Mahathir bin Mohamad masa itu, hari ini Anwar menjadi Perdana Menteri ke tidak? Itu soalan saya. Itu saya nak bertanya pula dengan tuan-tuan. Khasnya kepada Pak Tuan Syed Mohammed bin Syed Husin. Jangan tuan-tuan hanya terlupa kepada perkara yang yang tak sampai 3 tahun ini. Hakim tak tahu siapa makcik gemuk tu. Awak PM lah saya hantarlah gambar awak, gambar dia Azin. Okey. Jadi kita malam ini saya mulakan untuk nak menjawab soalan Azman Kitarish ni. Jadi itu sajalah tuan-tuan. Tak maaflah lebih kurang. Sudah melepasi 45 minit. Petang-petang ni tuan-tuan nak santai, nak minum kopi, nak makan goreng pisang dan sebagainya. Jadi saya ucap terima kasihlah di atas respon tuan-tuan. Dan kemudian saya mohonlah pada tuan-tuan semua, tekanlah follower saya punya timeline ini.
Kemudian itu kalau tak ada apa-apa, kalau telefon saya tak dapat juga dalam minggu ini, telefon yang saya pakai ni dia punya data ni kecil, entah pun dia dalam tu, nak, ini pun orang bagi. Jadi saya akan minta tolong tuan-tuan lah sekali lagi untuk berikanlah saya, bukannya duit kerana saya susah tak makan, bukan. Nak saya terus berjuang. Terus saya nak terus berjuang, nak beli balik telefon yang dirampas oleh polis yang tidak dikembalikan kepada saya. Itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis dan 4 hari. Jadi saya nak beli telefon baru supaya saya dapat live, saya dapat berhubung dengan tuan-tuan, hantar WhatsApp saya ini boleh-boleh lah hantar, tapi lembab lah. Okey, itu sajalah saya nak cakap dengan tuan-tuan. Malam ni walaupun malam Jumaat, saya tak nak ganggu malam tuan-tuan itu terlalu awal. Jadi saya akan menjawab soalan tambahan, benda yang sama juga, iaitu anda soal jawab sama Sang Kelembai pada pukul 10.30 malam ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.